Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Khalis Kadir bertemu kembali dalam MG Flash 1 Januari. Kita ke berita utama. Kebakaran di Wisma Jekyll Shah Alam yang berlaku awal pagi tadi dipercayai berpunca daripada litar pintas. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, bagaimanapun kebakaran itu tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa. Menurut Muhammad Iqbal, pihaknya menerima maklumat kebakaran itu kira-kira jam 7 pagi dan anggota polis bertugas menjalankan kawalan lalu lintas serta kawalan keselamatan di lokasi kejadian. MG Flash 2 petang tadi melaporkan kebakaran 80% itu melibatkan bahagian dalaman dalam satu lot wisma setinggi 3 tingkat. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Datuk Nur Azam Khamis memberitahu insiden itu tidak membabitkan sebarang kecederaan dan kehilangan nyawa. Setakat jam 5 petang tadi, kerja-kerja pemadaman api masih dijalankan. Berkongsi jumlah kerugian akibat kebakaran itu, Pengarah Urusan Kumpulan Jekyll, Datuk Seri Muhammad Farus Muhammad Jekyll berkata, ia dianggarkan hampir 100 juta ringgit. Katanya, jumlah itu hanya membabitkan nilai bangunan Wisma Jekyll dengan jumlah sebenar kerugian masih belum dipastikan. Pengurusi Perikatan Nasional berharap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat segera melaksanakan langkah yang meringankan beban rakyat menerusi perutusan Tahun Baharu 2023 yang dikongsikan dalam Facebook. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, ia ekoran ekonomi tahun ini dijangka lebih mencabar. Menurutnya, lebih 60% penduduk negara ini tergolong dalam kumpulan miskin dan berpendapatan rendah. Sehubungan itu, beliau menggesa Datuk Seri Anwar memberi tumpuan menerusi langkah yang mesti diputuskan Majlis Kos Sara Hidup Kebangsaan. Dalam pada itu, beliau juga berharap kerajaan dapat mengambil langkah dalam membendung penularan COVID-19 susulan varian baharu dikesan di beberapa negara. Ahli Parlimen Paguh itu turut menasihatkan rakyat untuk mematuhi saranan Kementerian Kesihatan KKM termasuk mengikut saranan keperluan mengambil suntikan dos penggalak. Semua operasi premis perjudian dan loteri di Kedah ditamatkan sepenuhnya semalam. Ia berikutan keputusan kerajaan negeri di bawah Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nor yang tidak memperbaharui lagi lesen perjudian mulai 1 Januari 2023. Menurutnya, pihak berkuasa tempatan PBT diarah untuk memastikan semua premis perjudian terbabit mematuhi arahan yang diputuskan. Pada 14 November 2021, beliau mengumumkan Kedah tidak lagi memberi kelulusan lesen premis perjudian selain menghadkan aktiviti penjualan arak di seluruh negeri itu. Keputusan tersebut dibuat bagi mengelak mudarat lebih besar kepada penduduk negeri itu selain bagi mencapai sasaran sifar judi. Bagaimanapun, tindakan Datuk Seri Muhammad Sanusi itu mencetuskan kontroversi. Ia susulan masyarakat bukan Islam menganggap tindakan itu melanggar hak mereka sehingga menyebabkan Datuk Seri Muhammad Sanusi meminta golongan tersebut membeli nombor ekor di negeri lain. Jabatan Agama Islam Melaka JAIM akan mengadakan mesyuarat khas Selasa depan bagi membincangkan isu pelancong bukan Muslim yang merosakkan imej Pulau Besar. Pengarahnya Datuk Cik Syukri Cik Mat berkata, mesyuarat itu susulan video tular yang menunjukkan pelancong asing memakai bikini ketika berkelah di Pulau Keramat itu. Datuk Cik Syukri berkata, mesyuarat khas itu akan turut melibatkan beberapa agensi berkaitan antaranya Polis, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah dan Majlis Pembangunan Pulau-Pulau Melaka. Jelas beliau, mesyuarat itu mungkin akan membincangkan tindakan terbaik yang boleh diambil terhadap pelancong asing yang merosakkan imej Pulau Besar yang selama ini dihormati dengan nilai-nilai sejarah bermulanya tamadun Islam. Terdahulu, tular video berdurasi 3 minit yang memaparkan pelancong asing bukan Islam hanya bersiar-siar di pulau berkenaan dengan hanya memakai bikini. Pengunjung sebuah hotel di pusat Bandar Melaka hari ini gempar apabila seekor tapir betina
seberat lebih 250 kg ditemukan berkeliaran di ruang parkir tingkat 5 hotel berkenaan pagi tadi. Komando Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Melaka Tengah, Pegawai Bomba Kanan 2, Sofian Hassan berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 9.04 pagi tadi sebelum mengerahkan 8 anggota ke lokasi kejadian. Sofian dalam kenyataannya berkata, pihak bomba menghubungi Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Melaka untuk bantuan lanjut. Sementara itu, Pengarah Perhilitan Melaka, Muhammad Firdaus Mahmud berkata, pihaknya sememangnya sudah bersedia untuk menangkap tapir berkenaan sejak 2 minggu lalu apabila menerima aduan daripada orang ramai. Setakat ni yang kita kesan baru satu Seko je lah. Sebab Melaka kita kurang dapat dia macam kes kebencian juga lah. Kurang dalam 2 tahun, 4 tahun sekali macam tu lah. Jadi tak macam negeri-negeri lain lah. Dia bersepadan dengan hutan. Dia dah terkeluar daripada hutan untuk cari makan. Dia bergerak lah. Dan kita tracking sampai sini. Mengulas lanjut, beliau tidak menolak kemungkinan spesies tapir betina itu yang mempunyai habitat sekitar sempadan Melaka dan Negeri Sembilan datang dari kawasan asahan. Operasi menangkap haiwan liar itu memakan masa kira-kira 5 jam dan selesai 2.30 petang tadi. Berita itu tadi menutup tirai MG Flash hari ini. Saya Kalis Kadir, Assalamualaikum dan salam hormat.